Hai, Assalamualaikum, apa khabar? Selamat datang ke Buletin Gadget edisi minggu yang pertama untuk bulan yang baru ini. Kejap kan, sedar tak sedar dah masuk September. Lepas ni pejam celik dah 2023. Adakah masa yang cepat berlalu ataupun kita yang lambat mengejar? Tapi tak apa, lupakan pasal perkara tu. Antara berita yang menarik yang berlaku di sekeliling kita sepanjang minggu ini, yang pertamanya, OttaFX telah dimasukkan dalam senarai amaran pengguna oleh Bank Negara. Yang kedua, Astro telah memendekkan tempoh pembayaran bil buat pengguna mereka. Dan yang ketiga, yang ini aku suka, favourite aku, AMD telah melancarkan siri Ryzen 7000. Jom kita tengok. OttaFX telah masuk dalam senarai amaran pengguna kewangan Bank Negara Malaysia. Pada awal minggu ini, Bank Negara Malaysia telah meletakkan OttaFX dalam senarai amaran pengguna kewangan Malaysia. Itu bermaksud salah satu perkhidmatan yang ditawarkan oleh OttaFX itu berisiko kepada pengguna. Mesti korang tertanya, apa itu senarai amaran pengguna kewangan Bank Negara Malaysia? Senarai tersebut adalah rujukan awam akan sebuah entiti ataupun skim yang menawarkan perkhidmatan ataupun produk kewangan di mana ianya tidak mendapat kelulusan dan juga kebenaran daripada Bank Negara Malaysia. Oleh itu, OttaFX mungkin mempunyai perkhidmatan ataupun produk kewangan yang berisiko dan juga tidak mendapat kelulusan dan juga kebenaran daripada Bank Negara Malaysia. Jadi aku harap kepada pengguna kat luar sana, kalau yang dah terlibat dengan OttaFX ataupun yang berniat, berhasrat nak masuk OttaFX, aku katakan hold dulu ataupun buang je niat tu jauh-jauh. Kalau kau nampak iklan kat luar sana, artis influencer yang jom join OttaFX, korang akan dapat duit banyak. Saya tengah tunggu 15 minit untuk duit saya masuk dalam akaun saya. Lupakan. Pastikan kita menjadi pengguna yang bijak. Pada saat genting ni, kewangan sangat penting. Astro pendekkan tempoh pembayaran bil mereka. Okey guys, berkuat kuasa 1 Oktober depan, Astro akan melaksanakan tempoh pembayaran bil yang baru untuk korang kat luar sana. Tempoh pembayaran bil yang baru tu adalah 25 hari berbanding 30 hari sebelum ni. Itu bermaksud korang, pengguna Astro kat luar sana, hanya ada 25 hari saja selepas tarikh bil itu dikeluarkan untuk membayar dan menjelaskan bil korang. Sekiranya korang bayar ataupun lewat bayar selepas 25 hari tu, secara automatik akaun korang akan digantung. Kalau korang nak aktifkan semula, korang perlu membayar RM21.20 untuk mengaktifkan semula akaun korang. Siri AMD Ryzen telah rasmi. Okey, seperti mana yang korang tahu sebelum ni, memang aku seorang peminat Ryzen lah berbanding Intel lah. Aku memang tertunggu-tunggu berita ni. Dan pada hari Selasa, hari tu 30 Ogos, 5 pagi waktu tempatan, AMD telah pun melancarkan siri Ryzen 7000. Okey, semasa pelancaran itu, AMD memperkenalkan 4 chip baru dalam siri Ryzen 7000 tu. Yang pertama sekali adalah Ryzen 9 7950X, Ryzen 9 7900X, Ryzen 7 7700X, dan yang terakhir adalah Ryzen 5 7600X. Untuk siri Ryzen 7000 ni, dia akan dijual pada tanda harga bermula sekitar $299. Jadi bila dia masuk kat pasaran Malaysia ni, mungkin dia akan dijual pada tanda harga sekitar 1300, 1400. Itu harga permulaan tau, bukan untuk yang high end punya. Tapi kenapa orang hype sangat dengan siri Ryzen 7000 ni? Macam dia tunggu-tunggu. Kenapa? Kalau korang nak tahu, orang tunggu-tunggu siri Ryzen 7000 ni sebab apa tau? Sebab Ryzen 7000 ni chip-chip dia menggunakan seni bina Zen 4 yang lebih madu, moden dan berteknologi tinggi dan terkini. Menariknya lagi, chip daripada siri Ryzen 7000 ni menggunakan teknologi 5nm TSMC. Selain daripada tu juga, dia menggunakan platform AM5 yang menyokong PCIe Gen 5, RAM DDR5. Tak lupa juga dengan apa tau? Setiap chip dia ni, dia punya clock speed sekitar 5GHz tu celah gigi je. Memang laju. Jadi siri Ryzen 7000 ni ada 5, Yang pertamanya adalah teknologi 5nm, platform AM5, memori RAM DDR5, PCIe Gen 5. Dia punya clock speed dia sekitar 5GHz. Merecik hawau. Sony PlayStation akan bangunkan game untuk platform mobile. Senang cerita, aku pendekkan dekat korang, Sony PlayStation telah pun bangun satu division baru, iaitu PlayStation Studio Mobile Division. Dan baru-baru ini, Sony telah pun membeli satu studio game baru, iaitu Savage Game Studio, yang akan berada di bawah Mobile Division ni lah. Tapi yang menariknya lagi adalah, Mobile Division ni bertanggungjawab dalam memfokus, membina dan menghasilkan game eksklusif PlayStation untuk peranti mobile. Itu tak cukup menarik. Sebab apa tahu? Sebab pada ketika ini ada khabar angin yang mengatakan yang Savage Game Studio tu tengah membina satu game AAA, satu game action AAA yang eksklusif, tapi kita tak tahu nama dia apa. Jadi aku rasa game tu adalah game yang dia bina untuk PlayStation, yang mungkin akan dilancarkan tidak lama lagi, mungkin aku rasa around paling awal lah tahun depan. Dan AAA ni, kau jangan fikir AAA ni bukan grade kopi ori tu, bukan. AAA ni adalah grade untuk game lah, video game. Dan aku rasa game tu mesti menarik punya untuk peranti mobile, bye. Tak lupa juga, Savage Game Studio ni mempunyai sejarah berkolaborasi dengan studio game yang lain. Contohnya macam apa tau? Review, Supercell COD tu. Lepas tu Wargaming. Tak lupa juga Insomniac yang buat, tak silap aku, dia buat Spider-Man PS4 tu. Jadi kita nantikan khabar dan juga pengumuman rasmi daripada PlayStation.
Snapdragon 6 Gen 1 didakwa dalam fasa pembangunan. Walaupun ni hanya dakwaan semata-mata dan tidak pasti lagi, tetapi spesifikasi rasmi Snapdragon 6 Gen 1 ni, chip ni telah pun tersebar dekat internet, kau tahu tak? Dan dia menggunakan saiz 4 nanometer. Tu kira kecil tau untuk chip sebuah smartphone dan level-level flagship buy. Dan yang mengejutkan pasal berita ni adalah dia punya saiz. Sebab apa? Sebab selalunya chip mid-range ni, sebab Snapdragon 6 ni selalunya dalam kelas mid-range. Selalunya mid-range ni dia dalam kelas 6, paling kurang pun 6 ke 5 nanometer macam tu. Paling kecil pun dalam kelas mid-range ni adalah Snapdragon 780G yang berada dalam saiz 5 nanometer. Itu pun pada beberapa tahun yang lepas, tapi telah dihentikan dia punya production sebabkan chip shortage, krisis chip shortage waktu tu. Berbelit lidah nak sebut. Jadi mungkin pada masa akan datang kita dapat melihat semua platform ataupun peranti yang berada dalam kelas mid-range ni akan menggunakan Snapdragon yang berada dalam saiz 4 nanometer. Jadi kenapa orang hype sangat tentang saiz chip makin kecil ni? Okey, secara ringkaslah, kalau korang nak tahu, makin kecil saiz chip tersebut, chip tu akan lebih berkuasa, tetapi pada penggunaan tenaga yang lebih efisien. Hai, bersama saya Firdaus. Mengikut laporan media, U-Mobile dan juga Maxis memilih untuk menarik diri daripada pelaksanaan dan juga perancangan 5G di Malaysia melalui pengawasan DNB. Menariknya lagi, antara dua telco tersebut, kami mendapat tahu salah satunya memilih untuk menarik diri pada saat akhir, manakala telco yang lagi satu pula memilih untuk tidak memberi sebarang maklum balas ketika ini. Tapi apa yang pasti, kedua-dua syarikat tersebut memilih untuk menarik diri atas sebab pegangan minoriti mereka dalam pelaksanaan 5G ini tidak bermanfaat dan juga berbaloi. Walau bagaimanapun, jangan risau kerana 2 keluar, 4 masih lagi berminat, kerana Telkom, Digi, YES dan juga Unify masih lagi berminat dalam perbincangan dengan DNB untuk pelaksanaan 5G di Malaysia. Kita telah pun sampai di penghujung Bulletin Gadget untuk minggu ini. Korang boleh baca artikel-artikel berita yang telah pun aku kongsikan dekat korang tu dekat link dekat bawah ni untuk tahu lebih lanjut lagi. Dan seperti biasa, korang bebas untuk like, comment, share dan juga subscribe. Trust me, tiada sebarang pasangan, tapi pastikan kita jumpa lagi dalam video Wiser yang seterusnya. Jadi aku nak akhiri Bulletin Gadget yang pertama untuk bulan September ni dengan kata-kata yang istimewa sikit. Tiada sebarang harga maupun cukai dalam berbuat baik dan memberi senyuman. Okey, itu sahaja daripada aku, Firdaus, host korang. Kita jumpa lagi dalam Bulletin Gadget pada minggu hadapan, waktu dan juga hari yang sama. Assalamualaikum. Bye-bye.